Tadi Prof Basri ada cerita pasal nama saya bukan Nur Muhammad. Saya nak cerita sikit. Ayah saya dulu hampir-hampir menamakan saya sebagai Nur Muhammad. Tetapi dia tanya kepada guru dia, guru tasawuf dia, dan guru tasawuf dia kata, jangan, berat sangat. Maka tukar kepada Muhammad Nur. Cuba bayangkan kalau nama saya Nur Muhammad. Nur Muhammad lawan Nur Muhammad, pening. Tapi sebenarnya Muhammad Nur itu lebih berat daripada Nur Muhammad sebenarnya. Dan saya berusaha untuk kita tukar balik. Kita terbalikkan. Kita kembalikan kepada asalnya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kamu cahaya. Antara tafsirannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang kita faham adalah Rasulullah sebagai nur ma'nawi. Nabi sebagai cahaya hidayah. Itu pegangan kita. Penyelewengan yang datang daripada pintu cinta lebih susah untuk dikenal pasti berbanding penyelewengan yang datang daripada pintu kebencian. Dan isu Nur Muhammad ini, hakikat Muhammadiyah ini biasanya datang daripada pintu cinta. Di sini ramai orang lemah lutut. Kita cinta kepada Nabi, kita agungkan Nabi, kita ta'zimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah di sana bila masuk bab cinta tidak ada lagi disiplin keilmuan. Di sini saya ingin menyeru masyarakat kita, cinta, ya betul. Tapi kalau benar kita jujur cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus ingatkan diri kita supaya berdisiplin, jaga disiplin. Jaga adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam cinta kita pada Nabi, kita kena jaga adab. Baik. Tajuk yang diberikan kepada saya adalah Nur Muhammad menurut ilmu kalam ataupun ahli kalam Asy'ariyah. Hadis ni saya dah ulang banyak kali, saya rasa kita teruskan saja. Hadis ni tahu kena hafal kalau boleh. Nabi ingatkan benda ni. Kenapa Nabi ingatkan? Sebab saya pasti Allah beritahu Nabi bahawa benda ni akan berlaku. Akan ada umat kamu yang akan melampau, mengangkat kamu sehingga ke tahap Nabi Isa. Dan memang dah berlaku pun sebenarnya. Okey. Ini bukan amaran yang tidak berlaku, bahkan sudah pun berlaku. Baik. Kita terus masuk kepada kepentingan topik. Kenapa kita bahaskan isu Nur Muhammad ni daripada perspektif mukalam Asy'ariyah? Tak cukup pening ke masyarakat dengan isu logosnya, wahdatul wujudnya, bawa daripada falsafah Hindunya. Tutup pula tu dengan yang mungkin antara yang konten berat. Tapi apa keperluan dia? Unsur-unsur ajaran sufi wujudi sekian lama memakai topeng Asy'ariyah dan berjaya memperdaya ramai ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita tengok kumpulan-kumpulan yang memperjuangkan Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah ini, mereka mendakwa diri mereka sebagai Asy'ariyah Maturidiyah. Betul ke Asy'ariyah dan Maturidiyah ini memperjuangkan Nur Muhammad ataupun mempertahankan Nur Muhammad? Dan Nur Muhammad hari ini, walaupun golongan yang pro kata ini bukan isu akidah, tetapi kalau kita perhatikan betul-betul, cara mereka bertahan macam benda tu akidah. Bahkan macam benda tu usul. Tak boleh kena kritik sikit, mereka akan bertahan. Bahkan mereka akan marah. Mereka akan bersungguh-sungguh, mereka akan menulis buku. Bila kita tanya, ini akidah ke? Bukan. Tetapi cara mereka mempertahankan itu seolah-olah ia akidah, bahkan bagaikan ia usul akidah. Bagaikan. Bahkan ada yang kata, you tak boleh capai Allah, you tak boleh ma'rifatullah kalau you tidak berpegang kepada konsep hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad. Siapa yang tak nak ma'rifat? Siapa yang tak nak kenal Allah? Siapa yang tak nak diridai Allah? Jadi kalau kena lalu pintu Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah, baru boleh kenal Allah, baru boleh diridai Allah, baru boleh capai satu makam ihsan. Bukankah itu sudah termasuk dalam akidah yang besar? Walaupun mungkin kita kata usul. Baik, nombor 3. Tiada sebab munasabah untuk menyangka bahawa usaha menuhankan Nabi dah berhenti. Usaha ini sedang berjalan dan sebenarnya sedang alive and kicking, sangat aktif usaha menuhankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sambil lewa, jangan relax-relax. Bagi saya majlis hari ini besar, penting. Tadi Ustaz Ikram ada cerita pasal Council of Nicaea, tak ada? Belum sentuh. Council of Nicaea ni yang menentukan perjalanan agama Kristian hari ini.
Daripada tauhid kepada Trinity. Saya bertanya, di mana para ulama yang mengikut Nabi Isa pada waktu itu? Yang kita kata muslimun, pengikut Nabi Isa pada waktu itu. Adakah mereka tidak cukup giat melawan sehingga kan Trinity ni boleh masuk jadi akidah rasmi? Kalau majlis-majlis ni tak dibuat, mustahil tak kita ada Council of Nicaea juga? Mustahil tak ada persidangan dibincangkan siapa Muhammad ni sebenarnya? Mustahil tak dengan pemikiran-pemikiran melampau hari ini tentang Nabi, akhirnya Rasulullah akan dinaikkan ke satu makam yang bukan hak Nabi SAW, yang mirip seperti yang berlaku pada persidangan Nicaea? Tak, mustahil. Ya, kita tidak akan murtad secara bil majmu'. Umat Islam, janji Allah kita tidak akan murtad ramai-ramai secara majmu'. Tetapi boleh tak kumpulan-kumpulan tertentu, atau mungkin negeri tertentu, ataupun negara tertentu yang akhirnya terkeluar ring dalam etikad mereka tentang Rasulullah SAW, boleh ataupun tidak? Boleh. Jadi sesi ini adalah kita mempertahan usul akidah sebenarnya. Kita tidak mahu berlaku penyimpangan seperti yang berlaku di Council of Nicaea. Baik. Ada mungkin yang akan kata kepada kami, kamu kata Asy'ariyah menolak Nur Muhammad. Tapi ramai Asy'ariyah ini, bahkan ulama-ulama Asy'ariyah menerimanya. Saya tekankan di sini, orang yang menyokong memang ramai. Orang yang menisbahkan diri kepada Asy'ariyah memang ramai. Tetapi kita lihat kepada manhaj Asy'ariyah itu sendiri. Prinsip-prinsip Asy'ariyah itu sendiri. Dia mengkritik secara langsung pemikiran Nur Muhammad dan hakikat Muhammadiyah. Jadi saya menyeru mereka-mereka yang menisbahkan diri kepada Asy'ariyah Maturidiyah, periksa balik. Know yourself. Kenali mazhab anda. Jangan suka-suka mendakwa saya Ahlussunnah, saya Asy'ariyah Maturidiyah. Lepas tu kamu berpegang kepada satu teori yang telah disangkal oleh ulama Asy'ariyah sendiri. Baik. Apa ni ciri Nur Muhammad ni? Kita tak boleh nak definisikan. Saya perasan tadi pun mungkin tidak ada penyampai yang mendefinisikan. Sebab tak boleh nak definisikan. Kita hanya boleh senaraikan ciri-ciri. Bila cerita pasal Nur Muhammad, dia ada 5 poin yang kita kena beri perhatian. Dan the level of intensity, kepekatan, kepercayaan seseorang tentang Nur Muhammad bergantung kepada 5 poin ni. Ada orang, dia berpegang kepada Nur Muhammad, dia pegang poin 1 saja. Poin yang keempat seterusnya, dia tak pegang. Ada pegang 1 dan 2, ada 1, 2 dan 3, ada full. Jadi jangan kita pukul rata ya. Jangan kita kata, oh Nur Muhammad semua sesat. Sabar dulu. Ada yang berpegang pada yang pertama, dia pegang yang first kali. Yang kemungkinan sebahagian pihak mengatakan ada ruang lagi untuk kita terima. Tapi ada pihak yang total, dia berpegang kepada 5 ini. Ada yang pekat, mungkin 3 ataupun 4 points. So jangan pukul rata. Baik. Pertama sekali, Nur Muhammad adalah pancaran ataupun makhluk pertama ataupun ma'lul pertama. Apa nanti saya jelaskan. Nur Muhammad adalah cahaya yang bukan hanya maknawi. Cahaya maknawi itu cahaya hidayah, saya dah jelaskan tadi. Seluruh alam ini pula terpancar daripada Nur Muhammad, dan erti kata lain, Nur Muhammad yang mencipta dan mengurus alam ini. Okay? Bukan sahaja mencipta, tetapi dia juga yang mengurus. Mutasarrif fil kaun. Kan? Isu tasarruf fil kaun kan? Baru-baru ni hangat. Dia juga berpunca daripada partly konsep Nur Muhammad ini. Kemudian ada 2 sisi kepada Nabi Muhammad. Ada sisi ketuhanan ataupun kemalaikatan. Okay. Dan nombor 2, sisi kemakhlukan. Tak banyak beza dengan hypostatic union yang dipegang oleh golongan Kristian. Nombor 5, Nur Muhammad ataupun hakikat Muhammadiyah adalah bahagian daripada skema besar Al-Fayd ataupun yang diterjemahkan sebagai limpahan tadi, limpahan dan wahdatul wujud. Teori limpahan ini berkait rapat dengan teori wahdatul wujud. Okey. Baik. Ada seorang ulama bernama Al-Jurjani, dan dia pun sebenarnya menukil daripada seorang sufi falsafi bernama Al-Kashani. Tengok takrifan dia. Hakikat Muhammadiyah ni apa? Hiya dzat ma'a ta'ayyun al-awwal wa huwa al-ismul a'zam. Hakikat Muhammadiyah ni zat Tuhan. Secara jelas. Hakikat Muhammadiyah adalah zat Tuhan. Pada dataran ta'ayyun yang pertama, pada dataran jelmaan yang pertama, dan dia adalah Ismul A'zam. Dialah nama Tuhan yang paling tinggi sekali. Itu je dah boleh mengemang bulu rumah kita. Okey. Baik, ini 5 ciri. Baik, ini buktinya lah, boleh rujuk ke Al-Mu'jam As-Sufi oleh Dr. Su'ad Hakim. Baik.
Kritikan ulama Asy'ariyah ke atas akidah Syiah Mufawwidah Nur Muhammad. Zaman ulama Asy'ariyah yang kibar, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Al-Baqillani dan sebagainya, konsep Nur Muhammad dan hakikat Muhammadiyah ni belum lagi begitu popular. Sebab tu istilah-istilah ini awak tak akan jumpa di dalam kitab-kitab kalam Asy'ariyah bila mereka mengkritik ahli falsafah ke, bila mereka mengkritik Batiniyah, awak tak jumpa istilah ini. Tapi bila kita cek kitab-kitab Firaq, kitab Abdul Hasan Al-Asy'ari sendiri, kita akan jumpa satu term Syiah ni dia panggil sebagai Syiah Mufawwidah. Orang yang bahas isu sifat mutasyabih apa semua tu akan jumpa istilah tafwid. Tapi ini bukan tafwid yang itu. Tafwid di sini maksudnya apa? Tuhan menyerahkan penciptaan alam kepada Nabi Muhammad. Itu dia panggil tafwid. Dan Nabi Muhammad yang cipta alam ni dan urus alam ni. Penyerahan mandat. Itu dia panggil mufawwidah. Syiah mufawwidah. Ini dikritik keras oleh ulama Asy'ariyah. Dan bukti bahawa konsep Nur Muhammad ni yang mula-mula bawa adalah Syiah. Okay. Ini adalah seorang pakar sejarah, Syekh Mutahhir bin Tahir Al-Maqdisi pada tahun 355. Dia apabila membincangkan tentang makhluk yang pertama ni apa? Kata air, arash dan sebagainya. Lepas tu dia kata, wa sami'tu ba'd asy-syi'ah yaz'umuna anna awwala ma khalaqa Allahu nura Muhammadin wa alimu wa yaruna fihi riwayah. Dan dalam masa yang sama aku ada dengar sebahagian golongan Syiah menyangka bahawa makhluk pertama adalah Nur Muhammad dan Ali, dan mereka meriwayatkan banyak riwayat berkenaan dengan dia. So ahli sejarah ni juga pun mengatakan, aku bahas zaman aku ni yang cerita pasal Nur Muhammad ni adalah golongan Syiah. Okay. Ini dalam Muqaddimah Ibn Khaldun juga. Bahkan Ibn Khaldun menyenaraikan skema kepercayaan Nur Muhammad ini, walaupun dia tidak sebut, tapi dia punya teori sudah ada, dan dia menekankan perihal kutub, ya. Kutub ni sebagai yang mentasarruf alam ini, yang mentadbir alam ini. Okay. Mungkin ada yang tanya apa kaitan Nur Muhammad dengan tasarrufil kaun? Jangan lupa tadi, ya. Allah serah mandat kepada Nabi Muhammad, kepada Nur Muhammad, kepada hakikat Muhammadiyah untuk tadbir alam ini. Dan sebahagian golongan sufi falsafi ini percaya bahawa hakikat Muhammadiyah itu dia berpindah-pindah pada sosok kutub zaman itu siapa, maka dia adalah hakikat Muhammadiyah pada zaman itu, dan dialah yang menguruskan alam, ya. Dan perbahasan tentang tarikat Naqsyabandiyah itu ni antara central issue yang ditimbulkan, isu pengurusan alam ini, pentadbiran alam ini. Ibn Khaldun Asy'ari semua maklum. Kemudian ni daripada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ini dia mengkritik golongan Syiah dan dia klasifikasikan mereka sebagai asnaf al-ghaliyah. Syiah yang melampau, yang kerja dia mengatakan Nabi cipta dan tadbir alam ini. Okey, jelas. Saya kena gerak cepat, ya. Kemudian ini di dalam Kasyful Asraril Batiniyah oleh Al-Baqillani. Ini semua heavyweights Asy'ariyah ini. Heavyweights. Dia juga mengulang perkara yang sama, mengkritik keras golongan Al-Mufawwidah ini. Kemudian ini nukilan juga daripada kitab yang sama. Tengok apa dia kata. Innal a'immata ya'lamuna al-ghaiba wa tanazzala 'alaihimul malaikah bil wahy. Ini konsep yang dipegang oleh golongan sufi falsafi, ya, sebahagian golongan tarikat hari ini. Sebiji dah ada dalam kitab Batiniyah ni. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Baqillani, imam-imam ni apa? Mengetahui yang ghaib. Malaikat turun kepada mereka dengan wahyu, dan mereka ada perkara-perkara luar biasa yang mereka boleh buat walaupun mereka ni bukan nabi. Dan ni ada istilah tafwid, istilah tanasukh, semua dah ada dalam perbahasan Imam Al-Baqillani tentang golongan Syiah Mufawwidah yang melampau ini, yang akhirnya membuahkan Batiniyah, Syiah Ismailiyah. Okey. Ini pun sama juga. Okey, lebih kurang sama. Ini pula ada bitanaqulil alihah fil ashkhas. Tuhan akan berpindah-pindah dalam tubuh-tubuh yang berbeza. Ini totally jadi satu agama yang lain. Ini bukan Islam. Islam tak ada kaitan dengan perkara ini. Baik. Ini nukilan daripada Abdul Qahir Al-Baghdadi pula. Sama juga. Cerita yang sama tentang Syiah Mufawwidah. Jadi dekat mana kita nak kata Asy'ariyah ni menyokong konsep Nur Muhammad ni?
Kat mana? Mengatakan bahawa Nabi makhluk pertama, lepas tu daripada Nabi lah tercipta segala-galanya. Ni, ulama Asy'ariyah menghentam secara langsung, secara direct. Sama juga dinukil oleh Al-Isfarayini dalam At-Tabsir fid Din, bercakap perkara yang sama. Baik. Pakej penuh teori Nur Muhammad sudah sedia ada pada Syiah. Ini satu perkara kita kena tahu. Pakej penuh dia dah ada sebenarnya pada golongan Syiah. Iaitu Nur Muhammad ciptaan pertama, alam tercipta dari Nur Muhammad, konsep hulul dan wahdah, bahawa semuanya esa, semuanya satu, ataupun roh Tuhan itu meresap di dalam tubuh para imam, konsep kutub, insan kamil, imam, tasarruf fil kaun, ini semua sudah ada. Okey. Kita pergi kepada poin nombor 4. Ada dua sisi kepada Nabi Muhammad SAW, sisi ketuhanan, kemalaikatan, ataupun sisi kemakhlukan. Dan nombor 2, sisi kemakhlukan. Ini dipanggil sebagai hypostatic union. Bersatunya dua tabiat, dua nature dalam satu. Okay. Ini dalam Kasyfu Asraril Batiniyah. Al-Baqillani menukil daripada kalam golongan Syiah pelampau. Allah Subhanahu Wa Taala itu berpindah-pindah kerana dia memerlukan bentuk, dia memerlukan hayakil untuk zahir. Dan di sini dijelaskan bahawa para imam adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam huwallahu Subhanahu Wa Taala. Dan dalam diri imam ada apa? Ada hakikat Muhammadiyah, ada Nur Muhammad. Okey. Tengok apa yang Al-Baqillani sebut. Wa yastanibu ba'duhum al-ittihad. Ya? Sebahagian golongan Syiah ini dia cuba mengelak, ataupun golongan Batiniyah ini dia mengelak penggunaan istilah ittihad. Ittihad ni maksud dia penyatuan. Kerana apa? Kerana konsep ini lebih sinonim dengan golongan Kristian. Dia orang tahu dah benda ni. And dia bringing the same idea. Wa mala ila al-qawl bi annahu yazhar wa yahtajib. Maka dia tak nak guna konsep penyatuan ni, dia guna konsep Tuhan menzahirkan diri dia ataupun menghijab diri dia. Menghijab diri dia dengan tubuh manusia. Tapi hakikatnya Tuhan dia. Dia menghijab diri dia dengan tubuh manusia. Jadi bila imam-imam ni makan, minum ni semua lakonan saja. Bahkan bila Nabi SAW bernikah, Nabi seolah-olah macam ada syahwat kepada wanita. Ini semua hanya lakonan Nabi. So agama Islam ni jadi agama memperdaya manusia. Agama lakonan, penipuan, drama sahaja. Nampak macam manusia tapi bukan manusia. Nampak makan tapi sebenarnya tak perlukan makan. Kalau awak tanya golongan Kristian pun, kita tanya dia orang, bukankah Jesus Christ pun makan? Dia kata, but he doesn't need it actually, dia tak perlukan. Dia cakap nak tunjukkan kemanusiaan dia sahaja. And we have Muslims speaking like this tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ini yang disentuh oleh Ustaz Muhammad Ikram tadi berkenaan dengan Al-Hallaj. Ini statement Al-Hallaj. Saya ulang sikit sebab mungkin tadi tak ada yang terjemahkan secara sempurna. Cahaya-cahaya kenabian itu timbul daripada cahayanya dia. Dia tu merujuk kepada Muhammad SAW. Wa anwaruhum min nurihi zaharat, dan cahaya mereka itu daripada cahaya dia. Walaysa fil anwar nurun anwar wa azhar, tidak ada cahaya yang lebih zahir dan lebih bercahaya daripada cahaya dia. Wa aqdam minal qidam, dan tidak ada cahaya lebih awal daripada cahaya dia. Siwa nur sahibul kiram, iaitu nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Himmatuhu sabaqatil himam wa juduhu sabaqal adam wa ismuhu sabaqal qalam. Ini seperti yang hadis-hadis yang dibawa oleh Dr. Rozaimi tadi. Okey, ni saya nak duel lama sikit kat sini. Apa pendirian para ulama kalam Asy'ariyah berkenaan dengan Hallaj ni? Sebab di sini ada kekeliruan sikit. Kalau buka Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, ulama Asy'ariyah yang terkemudian, ada pujian kepada Al-Hallaj. Seorang jadi keliru. Macam mana orang macam Hallaj ni boleh dipuji dalam kitab Ihya? Ataupun dipertahan oleh Imam Al-Ghazali? Kalau kita rujuk kepada Asy'ariyah awail, yang lebih awal daripada Al-Ghazali, ini siapa yang cakap?
Al-Isfaraini, dan kita boleh jumpa juga dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq oleh Abdul Qahir Al-Baghdadi. Apa mereka kata tentang Al-Hallaj? Amma al-mutakallimun fa aktharuhum ala annahu min al-hululiyah wa kana muhtalan mumakhriqan wa ilayhi dhahaba al-qadi Abu Bakar Al-Baqillani yani wa haka fi kitabih kathiran min hiyalihi. Ada satu perkara tentang Hallaj ni, dia ni magician. Dia bukan sekat magician, dia suka buat magic trick. Kena pula dengan cerita sekarang ni kan? Bagi siapa yang follow lah. Sebab apa? Bila mereka bawa teori-teori macam ni, dia nak kena menunjukkan sesuatu. Bila dia kata dia orang hebat, bila dia kata dia ni jelmaan Tuhan, jelmaan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anal haq, orang akan tanya apa bukti? Maka sudah tentu dia kena buat pertunjukan luar biasa. Dan perkara-perkara seperti ini sedang berlaku di tanah Malaysia ini. Dan ramai orang yang dah masuk ke dalam perangkap. Al-Hallaj dah buat awal-awal dah. Saya tak tahu apa magic yang ditunjuk, tapi Al-Baqillani sudah bongkar banyak. Orang cerita pasal James Randi kan, Al-Baqillani dulu sebelum James Randi membongkar bomoh-bomoh yang mendakwa wali, mendakwa arif billah, yang sejak daripada dulu mereka akan cuba buat pertunjukan pelik-pelik. Dia akan tunjuk dia kebal lah, kan? Boleh makan kaca lah, boleh buat itu, boleh buat ini, untuk memenangi hati orang-orang yang lemah akalnya. Minta maaf saya kata, yang senang terpengaruh dengan pertunjukan seperti ini adalah mereka-mereka yang lemah akal fikiran dia. Yang mereka tidak memerhatikan hujah tetapi memerhatikan spek. They want to see some spectacles. Meletup-meletup kan, fireworks, benda-benda luar biasa. Siapa yang mencari agama dia dengan pintu mencari keluarbiasaan pada indera dia, dia akan dipermainkan. Kita mula dengan keluarbiasaan akal, betul? Al-Quran itu adalah mukjizat ilmiah. Dia mukjizat ilmu. Kita tengangah bila baca Al-Quran bukan sebab Al-Quran tu keluar menari depan mata kita berwarna-warna. Ustaz, saya baca Quran ni hebat Ustaz. Dia boleh keluar tu dia menari depan saya. Bukan pasal tu. Tetapi Al-Quran ini mengandung mukjizat ilmu yang menggoncang fikiran kita, menggoncang akal kita untuk membuat kajian. Dan bila kita buat kajian, kita dapati subhanallah, mustahil seorang lelaki yang hidup 1400 tahun dahulu, yang tidak melalui pendidikan formal, yang tidak memiliki guru-guru, boleh mengucapkan perkara-perkara seperti ini. Sesungguhnya ia adalah mukjizat. Tapi kalau masyarakat masih tak nak membangkitkan akal dan memahami Al-Quran dan Sunnah, maka pawang-pawang ini dia akan bermain dengan indera awak. You don't want to think, I will play with your senses. I will show you fireworks. Aku akan tunjukkan kamu fireworks. Dan aku akan guna ini untuk memperdaya. So hati-hati benda ni. Al-Hallaj dah buat dulu dah. Dan bila dia pergi ke India, antara yang dia belajar adalah tricks ini. India adalah salah satu tempat di mana orang suka belajar magic tricks dulu-dulu. Sampai hari ini kalau awak pergi ke India, ada je orang yang nampak duduk terapung, pegang tongkat. Padahal tu trik sahaja. Baring di atas paku. Wah, padahal itu adalah magic trick. Hayal ni. Dan Abu Bakar Al-Baqillani telah membongkar these tricks in his book. Ini dikatakan oleh Isfaraini dalam At-Tabsir fi Din. So tak ada ruang sebenarnya untuk terima Hallaj. Wahai golongan Asy'ariyah, macam mana awak nak menerima orang ini? Orang yang pergi ke India belajar sihir dan menunjukkan trik-trik untuk menipu orang. Macam mana kita boleh kata dia ahli sufi? Macam mana kita boleh kata dia makam tinggi yang disalahfahami? Kalau saya jumpa Imam Ghazali, saya nak tanya dia soalan ni. Macam mana kita boleh lagi ada ruang untuk bersangka baik kepada orang seperti ini? Itu yang membuka pintu selepas ini. Kemudian, Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah adalah bahagian daripada skema besar teori fight dan wahaturu. Okey, saya ada berapa lama? Okey, lambat jawab tu maksud dia habislah cepat Ustaz, kan? 1 minit, 2 minit, berapa lama? Okay. Lagi 10 minit. Okey, cantik. Bismillah. Baik. Ini saya masuk dalam sikit. Sebab dah panggil saya cakap pasal kalam, mesti berkalam lah juga, kan? Bila sebut kalam, mestilah ada istilah-istilah berat, mesti ada falsafah dekat dalam dia.
ulama Asy'ariyah, kibar Asy'ariyah, memang tak sebut Nur Muhammad hakikat Muhammadiyah dalam kitab-kitab kalam. Tetapi ada dua teori asas kepada konsep Nur Muhammad ni yang sudah dirobohkan oleh ulama Asy'ariyah, yang diserang habis-habisan bahkan oleh Imam Al-Ghazali sendiri. Ni dua isu. Pertama sekali, al-wahid la yasduru anhu illa wahidun. Sorry bracket tu tersilap. Patut close bracket tu di bawah. Dan nombor dua adalah konsep al-aqlul awal dan konsep Tuhan kedua batiniyah. Game batiniyah ni ada Tuhan yang kedua. Tuhan kedua tu dia dah ceritakan oleh Prof Wan, diceritakan oleh Ustaz Ikram. Itu sebenarnya konsep Tuhan kedua. Memang dia orang akui Tuhan kedua. Cuma dia tak panggil benda tu Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah, dia bagi nama lain. Tapi bila tengok ciri, match. Okay. Sekarang kita tengok dulu. Betul ke golongan-golongan yang pro Nur Muhammad atau duk mencanang Nur Muhammad ni, orang-orang macam Ibn Arabi, Al-Jili, betul ke dia ni ambil daripada teori-teori ini? Al-wahid la yazru anhu ila wahid, konsep aqlul awal, ke kita yang fitnah mereka? Atau ada pengakuan daripada diri mereka sendiri? Okey, ini seperti yang dijelaskan oleh panelis-panelis yang sebelum ini. Tengok bulat yang nombor 2 tu, noetic reality tu, atau dalam bahasa lain dipanggil nous. Nous tu dipanggil al-aql ataupun logos. Tu nombor 2 tu. Nous tu nampak tak? Sorry kecil sangat tak nampak. Bulatan yang kedua tu, kat tepi tu saya ada tulis logos. Okay. Sebelah kanan awak ada 3 istilah. Al-Haqiqah Muhammadiyah, Nur Muhammad, Al-Aqlul Awal. Apa hak saya untuk meletakkan ketiga-tiga ini dalam satu dataran yang sama seolah-olah mereka adalah sama? Adakah saya memfitnah? Adakah kami membuat cerita? Wallahi tidak. Wallahi tidak. Sebab di sini ada pengakuan oleh Ibn Arabi sendiri dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah. Tengok apa Ibn Arabi kata. Wa kadzalikal maf'ulul ibda'i alladhi huwa al-haqiqatul muhammadiyah indana wal aqlul awwal 'inda ghairina. Hakikat Muhammadiyah ni apa? Bagi kami termakan dia sebagai hakikat Muhammadiyah, Ibn Arabi kata. Bagi selain kami, mereka termakan dia sebagai logos. Aqlul awal tu logos. Nampak tak? Dia sendiri dah buatkan perkaitan. Dia sendiri dah kata, this is it. What you're talking about logos ni ada hakikat Muhammadiyah. So perkaitan ini bukan kami reka suka-suka hati buat fitnah ke atas mereka. Mereka sendiri buat pengakuan. Geng-geng yang pro Nur Muhammad yang kita kata dia hate kepala-kepala mereka Ni lagi dalam Futuhat Makkiyah juga apabila dia menafsirkan ayat Allahu nurus samawati wal ard. Lagi sekali dia kata illa haqiqah Muhammadiyah al-musamma bil aql. Hakikat Muhammadiyah tu apa? Logos, akal. Aqlul awal, bukan akal yang awak faham tapi satu konsep ketuhanan yang terpancar daripada Tuhan, satu hakikat Tuhan yang terpancar daripada diri dia. Lagi dalam Tanbihat ala Uluwil Haqiqatil Muhammadiyah dia ulang lagi. Dia kata hakikat Muhammadiyah tu adalah akal awal. Tak cukup di situ, pergi ke paragraf yang terakhir. Wa innama zaharatil asya' bil ba' innal haqqa ta'ala wahidun fala yasduru anhu illa wahidun. Nampak tu? Tuhan itu esa dan tidak boleh terpancar daripada yang esa kecuali yang esa juga. Nah, ini dia. Ibn Arabi membawa teori yang dihentam keras oleh ulama Asy'ariyah. Bahkan Imam Ghazali sekali menghentam keras teori ini. So macam mana nak kata bahawa Asy'ariyah Maturidiyah mempertahankan benda ni? Jujurlah wahai majoriti umat Islam yang mendakwa sebagai Asy'ariyah Maturidiyah. Jujurlah, anda tidak boleh mengatakan bahawa saya Asy'ari Maturidi dan saya tak ada masalah dengan Nur Muhammad. Jujurlah. Kesian para ulama kita penat-penat kritik. Kita hari ini tiba-tiba kata saya ikut Al-Baqilani, tapi saya tak tahu Al-Baqilani dah tulis satu buku yang sangat hebat menghentam konsep ini. So kita kena konsisten. Kalau tak setuju dengan Baqilani, bawa kritikan. Tak ada masalah untuk tak setuju, tak ada masalah. Cuma bawa kritikan. Ini juga pengakuan daripada siapa? Daripada Khalil Andani, salah seorang spokesperson kepada Syiah Ismailiyah hari ini. Geng-geng Aga Khan. Tengok dia punya model dekat tepi tu. Sama aja. Absolute transcendent God,
light of Muhammad, spiritual world, physical world. Al-wujud al-mutlaq, al-haqiqah al-muhammadiyah, alamul arwah, alamul ajsam. Dia kata inilah akidah kami Syiah Ismailiyah. Macam mana lagi nak elak? Inilah juga akidah sufi falsafi hari ini. Dan dia siap bawa quote daripada Gospel of John seperti yang dibawa oleh Ustaz Ikram tadi. In the beginning was the word, logos, and the word was with God, and the word was God. Ni yang tak ada dalam the three synoptic gospels yang datang sebelum itu. Ada hanya dalam Gospel of John. Lepas tu dia bawa kalam Ibn Arabi. So, dia buat perbandingan. Konsep logos Jesus dengan konsep logos Muhammad, dia kata sama, hakikat Muhammadiyah. So, kalau konsep logos itu yang menuhankan Isa, konsep yang sama juga sedang diusahakan untuk menuhankan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak kenapa Nabi suruh kita baca Al-Kahf 10 ayat pertama? Hafal. Man hafiza asyra ayatin min suratul Kahf usima minad dajjal. Siapa hafal, siapa pelihara 10 ayat pertama, selamat daripada Dajjal. Sebab dalam 10 ayat pertama tu ada cerita pasal siapa? Ada cerita pasal orang yang menuduh Nabi Isa itu anak Tuhan. Ittakhazallahu walada, Allah mengambil anak. Dan Isa adalah the real Messiah, Al-Masih yang hakiki. Lawan dia siapa? Al-Masih Ad-Dajjal. Dan yang menuhankan Isa daripada manusia kepada Tuhan, teori apa? Logos. Hakikat Isawiyah. Maka siapa yang faham 10 ayat tu, dia akan faham bahawa this is the very thing yang menuhankan Nabi Isa, dan ini juga teori yang sama yang sedang digunakan untuk menuhankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok 10 ayat terakhir pula suratul Kahf. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Ayat tu tentang apa? Nabi diperintah Allah untuk beritahu, aku manusia seperti kamu. Lepas tu tutup dengan apa? Jangan syirik. Faham? Ambil perhatian tentang suratul Kahf. Ini saya bawa daripada kitab Abdul Karim Al-Jili. Sama juga martabat yang dibawa. Dia kata inilah martabat menuju ma'rifatullah. Al-ghaibul mutlaq ni absolute existence. Absolute non-existence. Kemudian Al-Aqlul Awal, martabat yang ke-13. Kemudian Ar-Ruhul Azam, the universal spirit. Kemudian physical reality, At-Tabi'ah Al-Mujarradah, sama. Sila rujuk 3 kitab-kitab ini untuk awak tahu dengan lebih dalam. Kasyful Asrar Al-Batiniyah oleh Baqillani, Tahafutul Falasifah oleh Al-Ghazali, dan Fadail Al-Batiniyah oleh Al-Ghazali. Sebenarnya ini dia punya kalam dia, tapi kalau saya buka sekarang ni memang tak masuk ni. Cabaran ni, nak ke tak nak? Saya ada berapa minit tengok? 5 minit. Okey, cukup. Okey. Tarik nafas sikit. Ready, tegakkan duduk. Bismillah. Sebab ni nak kena fokus sikit. Mungkin ada orang tanya, Ustaz, macam mana orang boleh timbul idea-idea bukan-bukan macam ni? Betul tak? Pancar lah, limpahan lah. Apa cerita ni? Kan? Dan kenapa mereka begitu yakin untuk promote teori ni sepanjang sejarah manusia? Sepanjang sejarah agama-agama besar ni ada je teori ni. Dan kenapa orang suka teori ni? Kenapa orang tak suka tauhid? Kenapa orang lebih suka teori limpahan? You in me, me in you, talking to me, talking to everyone. Kenapa orang lebih suka? Oh, ni deep, ni deep. Kalau dia pakai sarban duduk kat kedai kopi, kan ada janggut sikit, orang akan kata dia deep lah. Padahal apa yang disampaikan itu bercanggah dengan akidah kita. Ini saya nak ceritakan sikit, step by step supaya kita faham. Dia berpunca daripada perangai manusia ni yang nak menilik terlalu dalam sampai nak masuk dalam zat Tuhan. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, hati-hati tentang diri Tuhan. Jangan nak belagak boleh faham apa Tuhan tengah fikirlah, apa dalam zat Tuhan lah. Sebab manusia tak tahu border, dia tak tahu bila dia kena berhenti, dia masuk campur dalam isu yang bukan hak dia. So geng-geng Gnostik ni, Batini ni, dia kata apa? Dia kata Tuhan ni Esa. Setuju tak? Setuju. Tapi keesaan dia itu begitu Esa sehingga kita tidak boleh kata dia ada sifat pun.
Kalau kata dia pengasih, dia penyayang, dia maha berkuasa, ada ilmu, itu ada banyak benda. Itu bukan Esa total, dia kata. Esa total tak ada sifat, tak ada nama, tak ada kudrah, tak ada iradah. Itu baru Esa yang sebenar-benar Esa. So dia tuduh kita menyembah banyak Tuhan. Siapa kata Tuhan berkuasa, dia dah menyembah kuasa itu sebagai satu perkara yang qadim, satu perkara yang selain Allah Subhanahu Wa Taala. So dia kata tak ada sifat, tak ada nama. So bila kita tanya, kalau tak ada sifat, tak ada nama, macam mana boleh ada alam ini? Kalau tak ada kudrah, tak ada iradah, macam mana boleh ada? Dia kata bukan terhasil daripada kudrah dan iradah Tuhan, tetapi hasil daripada limpahan. Tuhan tidak ada kehendak sebenarnya. Tuhan tidak ada pilihan. Seperti mana matahari tidak ada pilihan untuk tahan cahaya keluar daripada diri dia. Exactly. Seperti cahaya tidak, api tak boleh tahan cahaya dia keluar, memancar daripada diri dia. Begitulah Tuhan tidak boleh menahan daripada alam ini terpancar daripada diri dia. Dan dia bukan datang daripada sifat kudrah dan iradah Tuhan, tapi tabak Tuhan itu sendiri. The nature of God is like that. Dia tak boleh nak tahan. Dia akan melimpah. Dan bila Tuhan melimpah tu, ada tak, dia tanya kepada kita, zaman di mana limpahan itu belum berlaku? Dia kata tak. Seperti mana cahaya matahari dengan matahari tidak pernah terpisah, Allah dan ma'lul tidak pernah terpisah, begitulah juga Tuhan dengan alam ini. Dia tidak pernah terpisah. Sejak wujudnya Tuhan, adanya Tuhan, sejak itu jugalah wujudnya alam ini. Sebab dia limpah. Boleh kita kata, saya dah buka lampu, lagi 5 minit baru cahaya keluar. Saya dah, lampu tu dah buka, tapi cahaya dia datang lepas 5 minit. Mana boleh? Bila lampu sudah bernyala, cahayanya akan bersama sekali. So bila Tuhan ada, alam ini akan terpancar dan melimpah sekali daripada Tuhan. Alam itu qadim, mereka kata. Kemudian dia sebut yang satu hanya boleh terpancar daripada yang satu. Kenapa? Sebab kalau Tuhan cipta alam banyak-banyak serentak, itu tunjukkan ada banyak benda dalam minda Tuhan. Kebanyakan tu dia tak terima, dia kata. Tuhan kan Esa total, dia kata. Tahu tak apa Imam Ghazali kata tentang teori ni? Dia kata, hang ni, kamu ni semua yang cakap teori ni, sebenarnya kamu nak menafikan kewujudan Tuhan. Kamu kata Tuhan tak ada sifat, kamu kata Tuhan tak wujud, Tuhan tak wujud. Tuhan tak pengasih dan Tuhan tak pengasih, dia kata. Tak boleh sifatkan Tuhan dengan apa-apa. So Imam Ghazali kata, kamu ni sebenarnya nak mengatakan Tuhan tidak wujud. Ini helah yang kamu gunakan. You want to deny the existence of God. Kemudian yang tunggal itulah logos, al-aqlul awal. Yang tunggal terpancar daripada Tuhan itu adalah al-aqlul awal, logos ataupun Tuhan yang kedua. Okay. Ini jawab balas ringkasan daripada ulama Asy'ariyah kita tentang teori merepek ni. Kita menang dari segi nafs dan kita juga menang dari segi akal. Alamak, masa dah habis. Doktor, afwan. Ana tak disiplin jaga waktu. Okey. Ana salah. Okey. Sifat bukan zat. Ni ulama Asy'ariyah kata. Sifat lain, zat lain. Kamu ni ada banyak sifat sekalipun, diri kamu tetap satu. So no issue. So stop this nonsense of banyak sifat itu menunjukkan ada banyak yang kadim. Tak ada kena-mengena. Satu diri manusia boleh ada banyak sifat. Kita tak kata manusia itu ada banyak. So simple argument. Lepas tu, penciptaan tidak membawa perubahan pada zat Tuhan. Sebab dia kata, dulu Tuhan tak cipta, lepas tu Tuhan cipta, betul tak? Bila tak cipta, lepas tu cipta, adalah perubahan di situ, dia kata. Kita jawab balik, kita kata bahawa penciptaan tidak membawa perubahan pada zat Tuhan kerana penentuan itu berlaku sejak azali, bukan dalam waktu. Not in time, sebab waktu juga adalah makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Ini saya faham dia ada berat sikit, tak apa, ni saya sampaikan je, bagi yang berminat boleh buat kajian lebih. Nombor 3, bagaimana boleh ada banyak jika satu hanya memancarkan yang satu saja? Dia kata, yang satu boleh pancarkan yang satu. So soalan dia, macam mana boleh ada banyak benda sekarang ni? Kalau satu keluarkan satu, satu keluarkan satu, satu keluarkan satu, satu keluarkan satu, macam mana boleh ada banyak? Faham tak? Ini kena baca Tahafutul Falasifah, panjang dia punya perbahasan. Tiada zat, okey, lagi satu mereka kata bahawa sebelum ada zaman, sebelum zaman tercipta, ada tak kesebelaman sebelum tu? Kan merepek-repek soalan ni kan? Minta maaf lah, saya nak kena share sikit apa yang dia mengarutkan. Kata sebelum ada waktu, ada tak kesebelaman? Dia tanya soalan tu.
So kalau ada kesebeluman, maksud dia adalah waktu sebelum waktu. Maksud dia waktu tu azali. Dia berhujah macam tu. So apa jawapan Imam Ghazali? Tiada zaman sebelum zaman, seperti mana tiada lagi keatasan pada ruang atas yang paling atas. Imam Ghazali kasih knockout punch. Dia kaitkan zaman dengan tempat, time and space. Seperti mana tidak ada kesebeluman sebelum mulanya waktu, samalah seperti tidak ada keatasan lagi selepas tamatnya ruang. Okay? Sama yang paling tinggi itu adalah the last of space. Kalau awak kata ada lagi keatasan selepas dia, maka awak tak faham what is the concept of space. Tak apa, saya kasih sikit aja. Kemudian, tak apa, kita skip ni. Nombor 6, alam sedang decay, maka time, space dan matter pasti ada permulaan. Imam Ghazali menggunakan hujah the second law of thermodynamics. Dia kata, kalau kita tengok matahari ni, sebenarnya sedang berlaku decay. So, kalau berlaku decay, dia bermaksud matahari ni ada permulaan. Sebab kalau tak ada permulaan, tak ada decay. Kalau dia decay dan dia masih ada sampai hari ini, itu mustahil aklan. Okay. Nombor 7, teori pancar secara tabiat membawa menafikan kewujudan Tuhan. Kerana alam tidak perlu dicipta, kerana sudah sedia ada. Betul tak? Kalau Adam dah ada, Tuhan bukanlah lagi mencipta. Dan dia setuju, dia kata memang Tuhan bukan mencipta. Akhirnya bukan Tuhan lagi lah. It's not God anymore. Halus permainan mereka. So, akhirnya konsep ni membawa kepada penuhanan Nabi. Mereka-mereka yang berpegang kepada Nur Muhammad, hakikat Muhammadiyah, memang hujung-hujungnya bawa kepada penuhanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, ini bukan fitnah. Kita lihat kepada statement-statement ni dan hadis-hadis palsu yang mereka bawa. Aku daripada cahaya Allah dan semua perkara daripada cahaya aku. Aku adalah Arab tanpa Ain, iaitu Rab, dan aku adalah Ahmad tanpa Mim, iaitu Ahad. Dan semua ayat-ayat yang khas untuk Allah mereka nisbahkan kepada Nabi SAW. Ni geng-geng yang pro Nur Muhammad tahap ekstrim. Ayat yang khas untuk Allah mereka berikan kepada Nabi SAW. Telah pun diberikan. Telah pun bukan akan, bukan sedang, telah dan sedang berlaku, dan saya yakin akan berlaku terus. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas perhatian. Semoga kita sama-sama menjadi benteng, mempertahan pribadi Nabi SAW daripada penyelewengan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.